والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah taala. Kita masih lagi membicarakan tajuk berkaitan tentang Basyairul Khatimah, kegembiraan atau kesukaan ketika menghembuskan nafas yang terakhir, mendapatkan husnul khatimah. Kita sampai muka surat 264. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi zulmil laili ilal masajidi bin nuril tammi yaumal qiyamah. Sukakanlah olehmu akan orang yang berjalan di dalam kelam malam kepada masajid nur yang sempurna pada hari kiamat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana sab'a sinina a'taqahu Allahu min sab'i darakatin ba'da an yuhsina niyyatahu. Barang siapa bang ataupun azan 7 tahun, dimerdekakan akan dia Allah Subhanahu wa taala daripada 7 tingkat neraka, kemudian daripada bahawa ia baikkan niatnya, yakni bang itu, iaitu azan itu, kerana Allah Ta'ala percaya ia muazzin dan ihtisab bagi Allah Ta'ala juga. Dan beberapa banyak daripada Quran dan hadis yang datang pada amal, itu amalan yang mewajibkan bagi syurga dan syahadah dan ampun dan redha Allah tiada didapat dihinggakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara kelebihan sembahyang secara berjamaah ke masjid iaitu mendapat cahaya yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang telah saya huraikan pada pengajian yang lepas berkaitan dengan nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi mereka yang dalam keadaan kegelapan pada hari kiamat. Maka nur ini menunjukkan kepada mereka jalan yang terselamat pada hari kiamat besok, terutama lalu di atas titian siratal mustaqim. Di antara kelebihan mereka yang mendirikan sembahyang berjemaah ini, bertambahnya kelebihan berjemaah dengan bertambahnya bilangan orang yang sembahyang. Lagi ramai orang yang sembahyang berjemaah bersama, sama-sama dengan kita, maka bertambahlah kelebihannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salata ar-rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Daud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semayang seorang lelaki bersama seorang lelaki, mana berjemaah seorang dia, azka min salatihi wahdahu,
itu terlebih baik daripada sembahyang seorang diri. Wassalatu marrajulain, sembahyang seorang itu berserta dengan dua orang laki-laki, azka, itu terlebih bersih, terlebih baik, min salatihi, daripada sembahyang ianya seorang diri. Wa ma kasra, lagi ramai, lagi ramai, lagi ramai, fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, itu adalah terlebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahawa semakin ramainya jamaah, semakin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan sembahyang berjemaah. Apabila Allah sayang, apabila Allah suka, maka mereka ini akan mendapat keampunan, mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan sembahyang berjemaah, bara'atani liman shalla lillahi arba'ina yawman yudrikut takbiratul ula. Terlepas dua kelepasan bagi mereka yang sembahyang kerana Allah Ta'ala selama 40 hari dan mendapat takbiratul ihram yang pertama. Menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang kerana Allah arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, dalam berjamaah, yudrikut takbiratul ula, mendapat takbiratul ihram yang pertama, yudrikut takbiratul ula, kutiba lahu bara'atani, Allah dituliskan baginya dua kelepasan. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terlepas daripada api neraka dan terlepas daripada sifat munafik. 40 hari secara berjemaah dapat takbiratul ihram bersama imam, Allah berikan dua kelepasan, terlepas dia api neraka dan terlepas ia daripada munafik. Dan kelebihan sembahyang berjemaah, iaitu kelebihan sembahyang isyak dan sembahyang subuh dan asar secara berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadisnya, walau ya'lamuna fil atamah was subhi la atauhuma walau habwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia itu tahu apa yang terdapat pada sembahyang fardu isyak secara berjemaah dan sembahyang subuh secara berjemaah, la atauhuma, pasti mereka akan datang nak mengerjakan sembahyang tersebut, walau habwa, sekali merangkak. Mana sekalipun merangkak, mereka ni nak datang juga sembahyang subuh berjemaah dan juga sembahyang subuh sembahyang isyak secara berjemaah, walaupun terpaksa merangkak, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kerana sesungguhnya sembahyang isyak secara berjemaah seperti pahalanya seperti berdiri separuh malam, dan mengerjakan sembahyang isyak sembahyang subuh secara berjemaah. Tadi dah sembahyang fardu isyak secara berjemaah, kemudian sembahyang subuh pula berjemaah, seperti menghidupkan malam keseluruhannya. Menghidupkan malam keseluruhannya. Ini terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah iaitu sembahyang fardu isyak dan sembahyang fardu subuh. Di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin wa man shallal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, barang siapa sembahyang fardu isyak fi jama'atin secara berjemaah, kana ka qiyami nisfi lailatin, seolah-olah ianya telah bangun malam separuh malam, seolah-olah dia telah bangun separuh malam beribadat.
Wa man shallal fajra, barang siapa sembahyang fardu subuh fi jama'atin, secara berjemaah, kana ka qiyamil lailatin, pahalanya seperti bangun beribadat sepanjang malam. Ini kelebihan sembahyang berjemaah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dan Imam Munzir. Dan seterusnya kelebihan sembahyang berjemaah ini iaitu murafaqatul maliki wa murafaqatul malak awwala man yaghdu ila al masjid. Murafaqatul malak, mengiringi oleh malaikat, awwala man yaghdu ila al masjid, pada awal malam ia berjalan ke masjid. Awwala, pada awal ia berjalan ke masjid. Mana kalau kita daripada rumah tadi menuju ke Masjid Al-Azim ni, kita keluar daripada rumah diiringi oleh malaikat. Diiringi oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, iaitu seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim radhiyallahu anhu, balaghani annal malaka yaghdu bi rayatihi ma awwali man yaghdu ila al masjid. Telah sampai kepadaku, mana hadis ini hadis marfu', bahawa adalah malaikat berpagi-pagi dengan panjinya pada awal orang yang berpagi-pagi ke masjid. Ada orang yang berpagi-pagi menuju semayang ke masjid ini diiringi oleh malaikat bersama dengan panji-panjinya. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji'a. Para malaikat ni akan bersama orang ni sehingga dia balik daripada masjid. Fayadkhulu biha manzilahu, dan dia masuk ke dalam rumahnya. Malaikat iringi, malaikat payungkan, dan malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa, supaya dirahmati. Ini kelebihan orang berjemaah. Wa anna syaitana, sesungguhnya syaitan, yaghdu bi rayatihi ila suq, tetapi syaitan berpagi-pagilah ia, awal lagi, dengan panji-panjinya ke pasar, ma'a awwali man yaghdu, berserta orang yang awal-awal masuk pasar. Wala yazalu biha, sentiasalah si syaitan ikut orang yang ke pasar ni. Orang subuh-subuh ni pergi sembahyang masjid, dia subuh-subuh awal pergi ke pasar, diiringi oleh syaitan, hatta yarji'a, sehingga ia balik, fayadkhuluha, dan masuk sama-sama manzilahu, ke rumah dia. Tapi kalau sembahyang berjemaah kita ni, nanti masuk rumah juga diiringi oleh para malaikat. Malaikat pun sama-sama masuk rumah ini, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan dan besarnya fadilat sembahyang berjemaah, terutama sembahyang subuh secara berjemaah, sebab berpagi-pagi. Berpagi-pagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara kelebihan sembahyang subuh secara berjemaah ini, ianya tergolong di kalangan sembahyang orang-orang yang baik-baik belaka, salatul abrar. Dan orang yang sembahyang subuh berjemaah ini, ianya melupakan tetamu kehormat Allah Subhanahu wa taala, wufud ar-Rahman, iaitu delegasi Allah Subhanahu wa taala. Menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa thumma atal masjida fasalla rak'ataini qabla al-fajri thumma jalasa hatta yusalli al-fajra kutibat salatuhu yawma idzin fi salatil abrar wa kutiba fi wafdir rahman, rawahu at-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwuduk kemudian pergi ke masjid, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh, sembahyang sunat sebelum subuh, summa jalasa, lepas sembahyang duduk, summa yusallil fajr, kemudian dia sembahyang fardu subuh secara berjemaah, dituliskan baginya pada hari itu seperti sembahyang salatul abrar, sembahyang orang yang baik-baik, orang-orang yang terhormat di sisi Allah Ta'ala. Wa kutiba, dituliskan, fi wafdir rahman, orang ni ditulis oleh Allah
tergolong di kalangan tetamu-tetamu kehormat Allah. Salatul fajr ini semayang fardu subuh secara berjemaah. Semayang subuh secara berjemaah yasiru fi zimmatillah, berada di bawah jaminan Allah. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha", barang siapa sembahyang subuh fi jama'atin secara berjemaah, fa huwa fi zimmatillah, ianya berada di bawah jaminan Allah. Berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mana ini kelebihan orang yang berada bawah jaminan ini dihuraikan oleh pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala, fi ahdihi wa amani, berada di bawah perjanjian Allah dan berada di bawah keamanan Allah di dunia dan di akhirat. Maka Allah telah jamin dia, Allah telah janji orang Islaman, Allah telah janjikan ianya aman di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semayang subuh secara berjamaah lahu ajru hajjatin wa umratin, pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah, menerusi hadis-hadis yang sahih sehinggalah terbitnya matahari. Kemudian semayang sunat 2 rakaat. Pada terbit matahari nanti kita semayang, iaitu semayang duha. Salatul Isyraq ini nama dia duha juga. Hanya di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, menerusi mazhab ataupun pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali mengambil pandangan ini daripada Al-Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab beliau yang bernama Qutul Qulub, bahawa adalah Nabi SAW sembahyang sunat duha ini 2 kali. Yang pertama ketika mana terbit matahari, kemudian lebih kurang 15 minit selepas terbit matahari sembahyang 2 rakaat, kemudian 2/3 siang sembahyang 2, kemudian sembahyang lagi sembahyang sunat sehingga mencukupkan sebanyak 8 rakaat. Cukupkan sebanyak 8 rakaat. Maka ada ulama menyatakan sembahyang Isyraq ini juga duha, dan nanti lebih kurang pukul 9.30 juga sembahyang itu dinamakan duha. Ada ulama di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i seperti Imam Ghazali mengambil pandangan daripada Imam Talib Makki, maka kita namakan sembahyang yang pertama itu Isyraq, kerana Isyraqus Syamsi, iaitu terbitnya matahari. Dinamakan terbitnya matahari. Bila terbit, tunggu lebih kurang 10 minit atau lebih kurang 12 minit atau 15 minit, berbunyi saja tet-tet, tidak boleh sembahyang lagi. Mana kalau berbunyi tet-tet, itu merujuk kepada Isyraqus Syamsi, terbitnya matahari, bukan menunjukkan sembahyang sunat Isyraq. Tet-tet yang ada sekarang ni kita nampak depan salatul disulit waktu Isyraq, itu bukan waktu sembahyang Isyraq, nak tunggu lebih kurang 10 minit, iaitu waktu terbitnya matahari. Waktu terbitnya matahari, ramai orang keliru nampak situ Isyraq tu ialah terbit matahari, tunggu lebih kurang 12 minit atau 15 minit baru kita sembahyang nama salatul Isyraq. Isyraq itu kerana bertepatan terbitnya matahari. Terbitnya matahari namalah Isyraq. Contohnya kita sembahyang 2 rakaat. Contohnya kita sembahyang 2 rakaat hajat, minta Allah turunkan hujan, nama dia suratul istisqa. Walaupun sembahyang hajat seperti biasa, sebab sembahyang istisqa ni banyak cara, ada cara begini, ada cara begini. Niat kita, hakikat asal sembahyang istisqa ni ialah sembahyang hajat. Hajatnya minta Allah turunkan hujan, hajatnya supaya anak-anak ini berjaya. Hajat ni macam-macam hajat. Salatul hajah menunjukkan bila sembahyang sunat mohon Allah turunkan hujan boleh berjemaah, memberi maksud semua salat hajat harus berjemaah. Manakala sembahyang sunat memohon Allah turunkan hujan boleh berjemaah, ia adalah hajat. Jadi kalau kita buat sembahyang berjemaah, sembahyang sunat hajat untuk anak-anak kita yang nak ambil perisai SPM, hukumnya boleh, harus. Kenapa? Kerana ada punca kuasa dia ataupun dalilnya, iaitu sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat istisqa. Maka ulama kata Isyraq ini juga duha. Siapa tak sempat sembahyang 9.30,
Semayang isyraq ini juga dikira seperti semayang sunat duha. Kalau dia nak berniat isyraq, kemudian dia nak semayang lagi sunat duha kali kedua lebih kurang pukul 9.30, ianya juga duha. Hanya membezakan dari sudut nama dia isyraq, ini duha kerana bertepatan maksud, iaitu pasir sudah mula panas. Salatul duha ni ketika mana anak-anak unta dah tidak boleh bermain di pasir kerana pasir dah mula panas. Ini pandangan ulama fiqh, dua-dua ni sama, tetapi ulama tasawuf seperti Al-Imam Al-Ghazali memakai pandangan guru beliau, seorang ulama yang alim, iaitu Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Dalam kitab beliau Qutul Qulub mendatangkan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu an melihat Nabi semayang 2 kali, ketika waktu selepas terbit matahari lebih kurang 10 minit ataupun 12 minit, kemudian 2/3 siang semayang lagi salatul duha. Sama balik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kelebihannya menerusi sepotong hadis Nabi SAW, man shalla salatal ghada fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh secara berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, berzikir sehingga naik matahari, summa qama, kemudian bangun, fa shalla raka'atain, kemudian sembahyang sunat duha ni, apa kelebihannya? Unquliba bi ajri hajjatin wa umratin, ditukarkan, berpindah ia kepada pahala seperti mengerjakan haji dan umrah yang paling sempurna. Ini kita tadi lepas sembahyang subuh berjemaah, kita berzikir dengan membaca kitab ini, dikirakan zikir sehingga naik matahari nanti kita pun sembahyang 2 rakaat, seolah-olah mengerjakan haji dan umrah, dan umrah. Begitu juga riwayat daripada Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fajrah, barang siapa sembahyang fardu subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada yazkurullaha, duduk berzikir, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga naiknya matahari, terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, baginya seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Tamah diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, iaitu seperti haji yang sempurna, seperti umrah sempurna, seperti haji dan umrah sempurna, seperti haji dan umrah paling sempurna. Ini kelebihan sembahyang subuh secara berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang sebanyak 3 kali. Dan kelebihan orang sembahyang berjemaah ni, berkumpulnya para malaikat siang dan malam pada sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Oleh sebab itulah ada sebahagian ulama mengambil pendekatan ini, bersalam selepas sembahyang fardu subuh, kerana pertukaran malaikat siang dan malam. Ketika mana pertukaran malaikat siang dan malam ini, para malaikat bersalam, maka mengambil tabarruk keberkatan tersebut. Selepas sembahyang subuh kita pun bersalam-salam sehingga berjemaah, mengingatkan tentang pertukaran para malaikat, yang mana malaikat ini bersalam, kita bersalam, seperti mendapat satu kelebihan yang besar. Ini dihuraikan oleh ulama dalam kitab Fawaid Al-Makkiyah. Kenapakah selepas sembahyang subuh ni ulama-ulama galakkan kita bersalam, walaupun tidak ada nas yang secara jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian di kalangan mereka kata bersalam ni bid'ah, dia kata bid'ah. Dia pandang satu sudut, sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, dan ada ulama mengambil litabarruk namanya, mengambil keberkatan, iaitu pertukaran para malaikat. Dan begitu juga selepas sembahyang asar, kerana tidak sempat lepas sembahyang asar, kita sempat sembahyang maghrib, lepas maghrib kita pun salam-salam, mengambil keberkatan pertukaran para malaikat. Berdasarkan beberapa riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, tafdulus salatul jami', kelebihan sembahyang berjemaah ini, salata ahadikum wahdahu, berbanding dengan sembahyang seorang diri, bi 25 juz'an, iaitu 25 bahagian. Fatajtami'ul malaikatul lail, berkumpul malaikat malam, wa malaikatun nahar, dan malaikat waktu siang, bila? Fi salatil fajri, pada sembahyang subuh. Pada sembahyang subuh tadi berkumpulnya malaikat siang dan malam.
Allahu Akbar. Kelebihannya iaitu berkumpul para malaikat siang dan malam pada sembahyang subuh, dan mereka memohon keampunan kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa orang yang semayang berjamaah ini. Oleh sebab itu kelebihan bagi orang yang semayang subuh dan juga semayang asar secara berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya kita lagi. Dan Nabi SAW telah bersabda, man azzana sab'a sinin, barang siapa yang azan selama 7 tahun dalam keadaan ianya ikhlas kepada Allah, Allah merdekakan ia daripada 7 lapisan neraka dengan syarat yuhsin niyatahu, niatnya mesti ikhlas. Niatnya adalah kerana untuk mendapat kelebihan, mendapat keredaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala telah menyebut dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, berkata, yambaghi lil rajuli idza sami'a al-adhan ay yastami'a wa yu'azzima. Sayugianya bagi seorang laki-laki apabila mendengar azan, ay yastami'a, bahawa ia dengar, wa yu'azzima, dan mengagungkan, wa yaqulu misla ma yaqulul muazzin, dan jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Ini kita ada dalil dalam kitab Tanbihul Ghafilin, menggalakkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agungkan azan. Sebab saya ada dengar orang kata azan, siapa kata tak boleh bercakap? Datangkan dalil ke ana. Yang bercakap ni lah ustaz-ustaz. Bukan ustaz hormat azan. Ustaz-ustaz banyak pun tablet. Nak membetulkan dia sebab dia bercakap ketika itu waktu azan, situlah dia cari poin nak bercakap. Ni setan berlaku. Bila kata tak boleh ustaz ni, mana dalil tak kata tak boleh? Ustaz ni tak boleh pakai. Dalilnya disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam bab azan hendaklah diagungkan dan kamu dengar. Kalau sambil bercakap sambil nak dengar, macam mana nak dengar? Bukan lama pun azan ni. Maka hendaklah kamu jawab sebagaimana muazzin ucapkan, fa idzan taha ila qawli hayya 'alas salah, apabila sampai hayya 'alas salah, yaqul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga apabila berkata hayya 'alal falah, berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan hendaklah kita ini mengetahui tafsir azan itu. Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala berkata, fayambaghi an ya'rifa tafsir al-azan wa ma'nahu. Sepatutnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tahu maksud azan, tafsir dia. Kerana tiap-tiap kalimat tersebut ada maksud zahir dan juga ada maksud batinnya. Sebagai contoh, apabila muazzin berkata Allahu Akbar, tafsir dari sudut zahirnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi dari sudut batinnya, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebut Allahu A'zam wa amaluhu aujab. Allah itu agung dan beramal untuk Allah yang agung ini wajib. Fashtaghilu bi'amalihi watruku ishghal al-dunya. Hendaklah kamu sibukkan dengan amalan yang diwajibkan oleh Allah, tinggalkan dunia. Itu maksud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Zahirnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Batinnya bila disebut Allah yang agung, Allah Maha Besar, memberi maksud menunaikan amalan yang diwajibkan oleh Allah itu wajib, tinggalkan dunia
kembali segeralah melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah. Itu maksud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Ini Syekh Imam Abu Lais huraikan zahir dan juga batin azan tersebut. Bila mendengar asyhadu an la ilaha illallah, tafsirnya asyhadu annahu wahidun la syarika lahu. Allah itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Itu zahirnya. Tetapi batinnya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu satu perintah, maka ikutlah perintahnya. Sesungguhnya tidak memberi manfaat kepada kamu oleh seseorang melainkan Allah, dan tidak ada seseorang pun yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah melainkan dengan menunaikan perintah Allah. Tu apabila kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, zahirnya mengaku aku naik saksi bahawa tiada Tuhan dia sembah melainkan Allah. Tapi di sudut batinnya yang tersirat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu satu perintah, itu salat. Tidak ada boleh memberi manfaat oleh seseorang melainkan Allah. Tak ada yang boleh menyelamatkan seseorang azab Allah kepada kamu melainkan Allah. Tunaikan perintah Allah dengan segera sekarang ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menaik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Ini zahirnya. Ini zahir. Tersiratnya kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan tadi memberi maksud Allahu arsalahu ilaikum. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka hendaklah sekalian kamu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tusaddiqu, dan tasdikkan. Maknanya sesungguhnya Allah telah memerintahkan sekalian kamu sembahyang berjemaah menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu beriman tak kepada Nabi yang diutuskan oleh Allah? Ya, beriman. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sembahyang jemaah. Ya Allah, dirikan sembahyang jemaah. Fattabi'u ma amarakum bihi, wajib ke atas kamu mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kepada kamu sekalian. Itu maksud asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, cukup indah tafsiran yang ditafsirkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala menerusi kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Apabila muazzin berkata hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, tafsir secara zahirnya segeralah kamu menunaikan sembahyang. Asri'u ila ada'is salah, segeralah tunai sembahyang. Tapi dari sudut tersiratnya, makna yang tersirat dari sudut tersirat batinnya, hana waktu salah fa aqimuha wa la tuakhiruha an waqtiha wa salluha bil jamaah. Maksudnya telah tibanya waktu solat, dirikan solat sekarang, dan jangan kamu mentakhirkan daripada waktunya, dan hendaklah sekalian kamu sembahyang berjemaah. Nampak? Bukan sekadar jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya illa billah, illa bi nusratillah, illa bi iradatillah, illa bi qudratillah, dengan qudrah Allah, illa bi afwillah, illa bi maghfiratillah. Tidak ada daya dan upaya kita nak menolakkan azab seksaan daripada Allah melainkan dengan keampunan daripada Allah, melainkan dengan keredaan daripada Allah, melainkan dengan rahmat daripada Allah, melainkan dengan limpah kurnia daripada Allah. Segerakan salat, segerakan salat untuk mendapat keampunan, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, tafsir secara zahirnya segeralah kamu ilan najah was sa'adah, kepada kejayaan dan juga kepada kelepasan api neraka, kelepasan pada azab Allah, dan juga mendapat kebahagiaan. Itu maksud zahirnya hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Tapi maksud di sudut batinnya yang tersirat, anna amalahu aujab, segala amalnya itu adalah wajib. Wajibnya apa? Wajib berjamaah menunaikan sembahyang ini. Fala tuakhiru amalahu
jangan sekali-kali kamu melewat-lewatkan amalan tersebut. Itu hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Apabila mendengar muazzin menyebut la ilaha illallah, tafsirnya annahu wahid la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tetapi yang tersirat, akhlisu salatakum, ikhlaskan semayang-semayang kamu liwajhillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana Allah. Ini dia maksud yang tersirat daripada azan yang dilaungkan oleh muazzin. Muazzin mengajakkan kita kepada perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu dalam keadaan ikhlas muazzin mengajak, maka kelebihannya Allah berikan kepada muazzin ini, Allah selamatkan ia daripada siksaan Allah. Dan bagi orang yang menyahut azan ni, segera mendirikan jemaah. Dan apa hubungan azan dengan sembahyang jemaah? Itulah kelebihannya. Bila dia dengar azan, maka dia segera mendirikan sembahyang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama lagi kita. Dan kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya itu amat besar, iaitu akbar, banyak, besar, agung. Maka adalah segala perkara itu menunjukkan daripada Quran dan hadis perbuatan yang menyukakan bagi mati di dalam husnul khatimah. Terlalu banyak amalan-amalan yang membolehkan seseorang itu mendapat kerunan Allah Ta'ala, iaitu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik. Mati yang terbaik. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sepotong hadisnya. Nabi SAW mengingatkan kita bahawa sesungguhnya amalan yang kita lakukan ini hendaklah dalam keadaan istiqamah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu." Qila kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu lil 'amali salih. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghendaki hambanya kebaikan, nescaya Allah lakukan kepadanya. Maka para sahabat tak tahu apa Allah lakukan ini. Apa maksud ista'malahu? Ista'malallahu lahu. Apakah maksud Allah lakukan kebaikan kepada hambanya? Qila kaifa yasta'miluhu? Maka ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana bentuk Allah melakukan kebaikan kepada hambanya? Qala, maka Nabi SAW bersabda, yuwaffiquhu lil amali salih. Allah taufikkan hambanya ini amal salih. Kalau Allah taufikkan kepada kita sekarang ni suka buat amal-amal saleh, itu tanda Allah hendakkan kebaikan pada kita. Kalaulah terdorongnya seseorang itu kepada maksiat, itu tanda Allah tak suka kepada orang itu. Allah tak nak hamba ni jadi baik, nak humbankan dalam api neraka. Wal-iazubillah. Berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan taufik. Allah berikan taufik. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan assalahu." Apabila Allah suka kepada hambanya, maka Allah assalahu. Kalimah assalahu ni para sahabat tak tahu. Asal, adakah mana asal itu madu, ataupun maksud asal ni apa benda asal ni? Idza ahabballahu 'abdan assalahu. Apabila Allah sukakan seorang hambanya, assalahu. Para sahabat pun tak tahu apa maksud assalahu. Wa ma asaluhu. Apakah maksud asaluhu? Kalau asal-asal ni madu, apa pula maksud asal dalam hadis ini? Qala yuwaffiqu amalan salihan baina yaday ajalihi hatta yarda anhu khairan lahu. Nabi SAW menghuraikan kalimah asaluhu itu, ialah Allah mentaufikkan hambanya amal yang saleh baina yaday ajalihi, di antara ajal seseorang hamba itu, sehingga Allah redha kebaikan baginya. Allah itu mana asal, seperti madu, sedap dimakan dan banyak kelebihannya, begitu.
Orang sebut ini madu asli, ini madu asli, banyak kelebihannya. Apakah asalnya? Bagi orang yang hidup ini, ketika menghadapi sakratul maut, Allah redha, Allah taufikkan dengan amal saleh, itu adalah kebaikan yang begitu indah, lebih indah daripada madu. Allahu akbar. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyukakan bagi hamba-Nya ketika menghadapi sakratul maut, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Adapun perkataan sahabat, kata Mujahid radhiyallahu anhu, pada kelakuan orang yang masuk Baitillahil Haram, masuk ke Baitillahil Haram, masuk Baitillahil Haram, keluar ia maksum. Apa makna maksum? Sebab Nabi SAW saja maksum. Masuk Baitillahil Haram atau masuk di kawasan Mekah ini, berhadapan dengan Kaabah ini, nanti kalau balik dalam keadaan maksum. Apa makna maksum? Maksum, adakah sentiasa terpelihara daripada dosa? Yakni berkehendaklah pengarang kitab ini terpelihara daripada barang yang tinggal daripada umurnya. Allahu akbar. Orang yang mengerjakan umrah, Allah yang mengerjakan haji, betul-betul masuk di tanah haram. Dia sebab apa nama haram? Dinamakan haram. Innal harama haramuk wa inna baita baituk. Takkan kita baca doa begitu bila masuk tanah haram? Bila kita masuk je hududul haram, sempadan tanah haram, masuk aja, digalakkan kita baca doa, Allahumma innal harama haramu wa innal baita baituk. Mintakan supaya amankan aku daripada neraka-Mu ya Allah, daripada azab-Mu ya Allah, amankanlah aku, kerana haramullah itu kawasan larangan Allah. Contohnya ini kawasan larangan, maka kena patuh. Kawasan larangan, jangan pijak rumput, tulis situ. Rumput tu dia tulis jangan dipijak. Sini tak boleh parking kereta. Sini dia semua kawasan larangan. Kalau tak akur, dikenakan denda. Begitulah kita berada di haramullah, tanah haram, kena jaga. Ini tanah haram. Haramullah ini kawasan haram, di bawah pemeliharaan Allah. Haram ni lah kawasan larangan. Kita masuk kawasan larangan, ini kawasan yang telah ditetapkan batasannya haramullah. Oleh sebab itu kita jaga kawasan larangan tersebut. Kalau kita betul jaga, kita jaga dari sudut adab kita, dari sudut hati kita, segala perbuatan, maka Allah pandang orang ni beradab, orang ni orang yang betul-betul menjaga peraturan, Allah berikan. Tapi bila masuk tanah haram, kita pun tak jaga dari sudut pandangan, tak jaga dari sudut hati, dari sudut amalan, bagaimana nak keluar daripada tanah haram dalam keadaan diampunkan oleh Allah. Sebab dia sekadar mulut membaca inna harama haramuk, sesungguhnya tanah haram ini adalah haram engkau ya Allah, wa inna baita baituk, sungguh baitullahil haram itu adalah rumahmu. Kita telah berdoa, amankanlah aku ya Allah daripada api neraka-Mu. Kena jaga itu. Kelebihannya ini di antara amalan yang boleh mendapat husnul khatimah. Allah maksum orang ni, terpelihara daripada barang yang tinggal daripada umurnya. Allah peliharakan, balik mabrur, Allah pelihara sampai mati. Kalau balik daripada umrah, Allah peliharakan. Allahu akbar, pelihara. Oleh sebab itu kita tidak sibuk benda yang lain, sibukkan tawaf, buatkan lagi umrah, buat umrah. Kalau kita rujuk dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin karangan As-Sayyid Abdul Rahman Ba'lawi, di antara kitab yang paling lengkap dalam mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu menggabungkan semua fatwa para alim ulama. Di kalangan para alim ulama dan para sahabat telah melakukan
ibadat umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia pergi umrah, pertama dia umrah untuk dirinya, kemudian dia umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma melakukan 9 kali, marat berkali-kali. Kalau orang kata tak betul, adakah kita berani kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anak Sayyidina Umar itu tak betul? Dialah satu kelainan dan satu kepuasan mengerjakan ibadat. Kita buat umrah, kemudian kita umrah untuk Rasulullah, kemudian kita umrah untuk ibu, kemudian umrah untuk bapa. Dia balik ni ada kelainannya. Iaitu inilah sahaja yang boleh kita dapat sedekahkan, hadiahkan pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa para sahabat. Dah tak boleh dah nak bersama dengan Nabi, dia nak menyatakan kesyukurannya, menghadiahkan pahala. Ini disebut dalam kitab yang terkenal iaitu Bughyatul Mustarsyidin karangan As-Sayyid Abdul Rahman Ba'lawi. Kitab ni masyhur mutanawal. Kalau kita malam Jumaat baru ni, imam kita baca kitab Misbahud Duja fi Syarh Safinatin Najah bersama Hadir Jul. Cuba tengok nota kaki beliau, banyak merujuk dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah taala. Beliau mendatangkan banyak pandangan di kalangan para sahabat melakukan sedemikian rupa. Ada orang yang kata nak bid'ah, itu dia. Entah banyak pahala, okey. Ada yang kata sekali saja buat umrah, lepas itu tak payah buat, itu entah banyak pahala. Kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha melakukan dalam 1 tahun 2 kali, menunjukkan bahawa orang yang duduk jauh lagi boleh banyak kali. Ada pun orang di Mekah iaitu setahun 2 kali ya, sebab dia senang. Bagi kita ni sekali pergi, barangkali belum tentu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi boleh pergi, belum tentu. Tambah ada setengah orang seumur hidup itulah dapat sekali pergi umrah. Takkan sekali pergi dah tu tak boleh buat lagi. Maka berdasarkan apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah tu radhiyallahu anha, menunjukkan kata ulama, orang yang tinggal jauh daripada tanah suci Mekah boleh buat berkali-kali. Habis umrah pergi ke Tanah Im, kemudian pergi Ji'ranah, kemudian pergi ke mana-mana tanah haram, Hudaibiyah ke, Ji'ranah ke, Tanim ke, melakukan umrah yajuz. Siapa tak nak, ahlan wa sahlan. Kita mempunyai dalil dan hujjah yang telah disebut oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kelebihannya sebab apa kita nak buat begitu? Supaya bila Allah terima amalan kita, keluar sahaja kita daripada tanah haram ini, pulang ke daripada tanah suci ke negara kita, Allah peliharakan sehingga meninggal dunia. Allah pelihara sehingga meninggal dunia. Allahu akbar. Kita doa Allah pemudahkan kita mengerjakan umrah atau haji. Kata setengah ulama, ulama menghuraikan maksud ini, ihtimal ditanggung. Maksud ni bahawasanya dikehendak dengan maksum itu maksum daripada kufur. Nampak ni? Juga boleh dimaksudkan kalimah maksum itu ialah terpelihara, selamat daripada kufur. Allah pelihara iman sehingga menghadapi sehinggalah ketika saat yang paling genting, iaitu menghadapi sakaratul maut, Allah peliharakan iman daripada kufur. Maka adalah ia bisyarah, inilah kegembiraan. Allah jaga iman sehingga bertemu dengan Allah. Ini bisyarah dia. Bagi orang yang masuk, yakni Baitillahil Haram, dengan mati atas assalam, yaitu orang yang masuk Baitillahil Haram, Allah matikan ia dengan keadaan sejahtera daripada kekufuran dan sejahtera daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini kelebihan orang yang mengerjakan ibadat
haji dan umrah. Dan sebenarnya telah berkata ulama sekaliannya bahawasanya mati itu apabila datang atas orang yang mengerjakan amal yang soleh adalah sebab bagi khatimahnya. Kalau seorang ni sedang melakukan ibadat yang soleh, ketika mana tengah semayang Allah cabutkan nyawa dia. Ketika tengah mengaji begini, ada seorang pakcik ni lena-lena rupanya meninggal dunia. Orang lain dah habis bersalam-salam, tengok pakcik ni lena, orang kata kok dia terlena. Bang, bangun. Terus rupanya tak ada nyawa dah. Dalam keadaan dia menuntut ilmu. Itu makna Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba ni mati husnul khatimah. Itu yang kita minta, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Biar meninggal dunia waktu berzikir, biar meninggal dunia waktu semayang, biar meninggal dunia waktu kita melakukan amal soleh. Kita rasa sakit, kita pun ambil Quran, baca Quran. Tengah baca Quran, Allah Subhanahu wa taala cabutkan nyawa kita. Malaikat maut pun datang cabut nyawa. Dalam keadaan pegang Quran pun tak jatuh. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Ini disebut dalam kitab kita. Kalau boleh kita minta ke Allah Ta'ala mati dalam keadaan kita sujud. Lamanya ayah kamu tu sujud? Ya. Lamanya ayah kamu sujud sembahyang duha ni nak pergi kenduri kahwin, pergi tengok ayah kamu, tengok, pegang, rupanya dah meninggal dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Bila meninggal ni badannya lembut, tidak kaku. Setengah orang bila dia sujud kaku. Ini bila angkat lurus lembut, ringan seperti kapas, mukanya berseri-seri. Allahu Akbar. Hadza yadullu ala husnul khatimah. Ini menunjukkan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu hari-hari kita berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Qadai rahimahullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Qadai meriwayatkan hadis ini, man mata ala khairi amalihi farju lahu khairan wa man mata sayyi'a amalihi fa khafu alaihi wa la tayasu. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati atas kebaikan amal, maka harap kamu baginya kebajikan. Kalau mati dalam keadaan khair, man mata ala khairi amali farju lahu khaira, minta supaya Allah berikan kebaikan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu melihat orang yang meninggal dunia di kalangan kamu, qulu khaira. Mana bila kita tengok orang meninggal dunia, kita doakan baik. Kita kata apa yang kita doakan atas ini mayat? Baik. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu khaira, katakanlah baik. Farju lahu khaira, harapkan bahawa kebaikan Allah berikan kepadanya. Begitu. Qulu khaira. Kita sembahyang jenazah, kita lepas sembahyang jenazah ni tak payahlah tahlil, nak tahlil lepas tanam kamu tahlil. Lepas sembahyang jenazah baca doa cukup. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit, sebagaimana dalam kitab Nihayatuz Zin dikarangan oleh Syekh Nawawi Bantani rahimahullah taala. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Biasa kita dengar Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azziba, seolah-olah kita tidak mohon ke Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, dengan tawassul Allah berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul baitnya. Mohon pada Allah Taala jangan kau seksakan mayat ini. Baca 3 kali dan baca doa yang ringkas, kemudian kita terus, tak payah nak tahlil. Kalau nak tahlil lepas sembahyang jenazah ni, kenapa sembahyang jenazah ni tidak ada rukuk, tak ada sujud dan tak ada doa iftitah?
Tidak ada doa iftitah di dalam sembahyang jenazah menunjukkan bahawa sembahyang ni supaya disegerakan. Tapi budaya kita pula di negara kita, lepas habis salam ditahlil lagi. Jadi melambatkan jenazah ni ditanam. Kalau nak lebih baik dalam sembahyang baca doa panjang-panjang. Ambil doa yang panjang-panjang dibaca dalam sembahyang. Selepas habis sembahyang, nalah ditanam dengan segera. Ditanam dengan segera. Benda yang tak ada jangan ditambah-tambah. Nak tahlil panjang-panjang, lepas tanam tahlil lah. Biar hamba Allah ini bertemu dengan Allah terus. Begitu. Ustaz lihat baca tahlil. Tak payah baca tahlil Ustaz. Tak payah baca tahlil. Tak ada dalil dan tidak ada terdapat mana-mana kitab. Nak tahlil biar dah habis tanam. Sampai orang dah habis balik kubur pun biar Tok Imam seorang tahlil situ lama-lama pun. Boleh begitu. Tahlil. Sebab Tok Imam nak tahlil panjang, tahlil gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu dalil ulama. Kerana apa tidak ada doa iftitah dalam sembahyang jenazah? Kecuali mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Itu pun pandangan yang gharib, pelik di kalangan ulama. Kerana supaya ianya dipercepatkan. Sama balik kita. Kalau orang ni mati dalam keadaan baik, farju, harapkanlah lahu lil mayyit tadi. Apa yang kita harapkan? Khaira, kebaikan Allah berikan pada dia. Dan barang siapa mati atas jahat amalnya, Allahu Akbar, mati dalam keadaan kurang enaklah kita nak sebut gitu. Maka ditakutkan kamu atasnya, fa khafu alai. Maka kita minta Allah lindungkan kita daripada mati tak baik. Ya Allah, kau matilah aku baik ya Allah. Matilah aku dalam keadaan baik. Kemudian dan jangan putus asa kamu, wala tayasu. Dan jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, jangan putus asa daripada keampunan Allah. Jangan kita rasa aku ni bukan ustaz, aku ni tak tahu bahasa Arab, aku tak tahu apa semua. Allah ampun ke dosa aku baca doa pun cakap Melayu, tak tahu cakap Arab. Hari-hari baca doa yang kita tahu Arabnya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lepas itu kita pun cakap Melayu, ujungnya wassalallahu. Jangan kamu putus harapanmu. Harapkan rahmat Allah, harapkan keampunan daripada Allah, harapkan limpahan rahmat daripada Allah, harapkan kelebihan yang Allah berikan, iaitu kurniaan dilimpahkan kepada kamu. Jangan putus asa. Terus beribadat sehingga bertemu kepada Allah dalam keadaan mati yang diredai oleh Allah. Dan ada pun yang pertamanya, iaitu perkataan yang menyebutkan bagi husnul khatimah, maka beberapa banyak pula dalil Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sudut dalil perkataan yang menyebutkan kepada husnul khatimah ni, kita ambil dalam Quran gitu. Dalilnya daripada Quran begitu banyak, seperti firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Ditetapkan akan mereka itu yang beriman, mereka itu dengan perkataan yang tetap dalam hidup dunia dan dalam hidup akhirat. Yang pertama, tanda orang ni mati husnul khatimah dari sudut perkataan. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bil qaulis sabit, dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Apa makna bil qaulis sabit dengan perkataan yang tetap ini? Maka Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala telah menyatakan dalam huraian beliau menerusi kitab Tanbihul Ghafilin, berdalilkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza su'ilal muslimu fil qabri
apabila orang Islam tu ditanya dalam kuburnya, fayashhadu, ianya mengucap syahadah, alla ilaha illallah, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan Rasulnya. Ini tanda orang yang qaulus sabit. Dari sudut perkataan, bila malaikat pergi tanya dalam kubur, maka dia terus jawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fazalika, yang demikian itu qauluhu ta'ala, yusabbitullahu alladhi amanu bil qauli tsabit. Allah telah menetapkan orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, tidak berganjak-ganjak, fil hayatid dunya, ketika dalam dunia, wa fil akhirah, dan juga akhirat. Hatta ketika mana di dalam kubur ditanyakan pada orang yang meninggal dunia ini, orang yang mati ini, dia tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tetap ini ada tiga keadaan. Tetap ini ada tiga keadaan. Ini kita huraikan datang. Iaitu ada tetap, yang pertama tetap ketika mana ikhlas beribadat kepada Allah sehingga keadaan nampak malaikat ianya ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah tetapkan kita dengan perkataan yang tidak berganjak. Keadaan pertama ketika melihat malaikat maut. Keadaan yang kedua ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Keadaan yang ketiga ketika mana ditanya waktu dihisapkan pada hari kiamat. Tiga keadaan ni insya-Allah kita sambung pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا الطف بنا واجمع شملنا بحبيب لنا فعليه السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله. ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله. واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita memohon pada Allah Ta'ala, wahfazan dinana, peliharalah agama kami, min duyuni nihmina, dan jauhlah kami daripada segala hutang, wakhtiman bittuqa, matilah kami dalam keadaan bertakwa, inda husnil khitam, ketika menghadapi sakratul maut kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kita baca doa ni, kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana, ampun dosa kami ya Allah, wali abaina, kepada kedua ibu bapa kami, alhiqan bainana, pertemulah kami dengan kedua ibu bapa kami ini, fi maqarris salam, iaitu dalam syurga Darussalam. Alhamdulillah, qasidah Syekh ini Kiai Haji Ahmad Jamhuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahawa kerana solehnya Syekh telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Selepas berpuasa pada nisfu Sya'ban, habis berbuka, selepas sembahyang fardu maghrib dalam keadaan sakit dan dihantar ke hospital, meninggal dunia selepas berbuka dan selepas sembahyang fardu maghrib. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah golongkan kita mendapat husnul khatimah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.